forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu siapakah bakal calon UMNO untuk PRK Kemaman nanti. Sebelum tu saya baca detail sikit kat FMT ni. UMNO beri bayangan letak calon langsung PRK Kemaman. Zahid Hamidi membayangkan calon langsung UMNO diletakkan pada PRK Kemaman 2 Disember ini. Presiden UMNO berkata meletakkan calon langsung bukan suatu perkara yang baru. Yang sudah dilakukan sejak dahulu lagi mesti kemenangan parti itu. Okey, mari dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akan kita komen macam biasa. Tentang apa yang akan kita hadapi menjelang 18 November ini apabila penamaan calon di Parlimen Kemaman. Ini yang semua orang nak tunggu, saudara. Sebab itu mantan Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan, dia mengingatkan agar semua ahli parti di peringkat akar umbi supaya bersikap berlapang dada dan menerima siapa saja yang diputuskan oleh parti sebagai calon dalam pilihan raya kecil Kemaman. Dia kata sebagai ahli parti seharusnya mereka meletakkan kepentingan parti sebagai keutamaan bagi memastikan kemenangan Barisan Nasional. Tak kira siapalah, kata. Siapa saja yang diputuskan oleh pucuk pimpinan, kita terima dan bekerja dengan sebaik mungkin. Kita kali ini katanya kita tak boleh kalah. Kalau kita petikaikan calon itu, calon ini, itu mengundang masalah dan besar kemungkinan sukar untuk kita mencapai kejayaan dalam pilihan raya kecil Parlimen di Kemaman. Selaku ahli Parlimen Pontian, ya, katanya dia menyatakan bahawa timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kaedah calon langsung tanpa melihat hierarki jawatan ini disebut dalam parti pernah dilakukan ketika memilih calon-calon yang bertanding. Itu kan tak ada masalah, dia sokonglah. Dan hari ini saya mendapati di kalangan warga netizen dan juga warga media, pemain-pemain media, nampaknya bahawa mereka mendapat kenyataan besar kemungkinan. Ini belum disahkan lagi. Dari pemain-pemain media sejak dapat 3 hari lepas, 4 hari lepas, menyatakan bahawa mantan Panglima Angkatan Tentera Malaysia, besar pangkat tu, bekas Panglima ATM, itu Jeneral Besara Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noh. Beliau merupakan antara 3 calon yang sedang diperhalusi untuk dipertaruhkan oleh Barisan Nasional bertanding pada pilihan raya kecil Parlimen Kemaman 2 Disember ini. 2 nama lagi yang dijangka akan turut disebut-sebut ialah iaitu Pegawai Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Saudara Nur Zila Muhammad dan bekas Ketua Pemuda UMNO Kemaman Saudara Hashim Ali. Difahamkan bahawa nama Raja Muhammad Effendi dalam usia 65 tahun adalah antara nama favourite sekarang ini di kalangan warga, internet, dan banyak orang merasakan ketepatan. Kalau Panglima sendiri turun, saya rasa itu wibawa seseorang itu tentulah lebih mantap lagi. Dan kata sementara itu Timbalan Pengurusi UMNO Negeri Terengganu Datuk Nek Wan, dia kata dia mengesahkan nama Raja Muhammad Effendi antara yang tersenarai sebagai calon BN yang akan dipertaruhkan untuk bertanding di Parlimen Kemaman. Selain daripada itu, beberapa nama lagi turut senarai. Itu pulanglah sebab Datuk Seri Presiden UMNO telah pun mengumumkan bahawa mungkin ada calon langsung, iaitu calon yang tidak memegang jawatan dalam parti. Itu semua calon-calon senaraikan peringkat negeri telah pun dihantar ke Majlis Tinggi, dan Majlis Tinggi saat ini sekarang ni mereka sedang memesyuarat menentukan siapakah calon yang akan ditetapkan. Sama-sama kita tunggu, saudara. Bagaimanapun, ini saya nak bagi penjelasan. Bagaimanapun, Barisan Nasional Terengganu, ini Barisan Nasional Terengganu, ni masalahnya, saudara. Kadang-kadang dia orang ni bukan nak fikir soal nak menangkan parti. Kena ada kepentingan peribadi atau kepentingan diri ataupun kesepakatan. Keadaannya kadang-kadang menyanggah keputusan Majlis Tinggi. Kerana Barisan Nasional Terengganu meminta agar Majlis Kerja Tertinggi UMNO tidak meletakkan calon luar ataupun calon payung terjun pada PRK kali ini. Menurut timbalan Ketua UMNO bahagian Kemaman, Datuk Wan Ahmad Nizam, Wan Abdul Hamid, dia kata Terengganu mempunyai ramai pemimpin berwibawa, terutama dalam kalangan pemuda untuk dicalonkan. Jadi kalau Jeneral Effendi itu apakah tidak berwibawa?
Dia katanya Jawatankuasa UMNO peringkat bahagian kemaman sudah menyalai pendek calon untuk diputuskan Majlis Tinggi dan semua nama dicadangkan terdiri daripada pemimpin tempatan dan anak Terengganu. Itu katanya, saudara. Jadi Wan Ahmad yang juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Air Putih. Dia kata BN Negeri belum bersedia untuk menerima calon daripada luar atau calon payung terjun. Jadi sejarah PRU negeri ini membuktikan belum ada calon payung terjun yang memenangi kerusi parlimen. Jadi pengundi di peringkat akar umbi mahukan calon yang akan dipertaruhkan terdiri daripada kalangan tempatan atau sekurang-kurangnya anak Terengganu. Dan apakah Raja Effendi ini bukan anak Terengganu? Itu persoalannya. Kadang-kadang saya rasa mereka seolah mau menyanggah. Itu gambaran saya dapat. Tapi bagaimanapun katanya jika Majlis Kerja Tinggi tetap meneruskan hasratnya untuk mencalonkan calon macam payung terjun lah. Sebab kedudukan Raja Muhammad Effendi ini dia sebenarnya orang Terengganu. Cuma dia bukan memegang sebarang jawatan dalam parti, bukan hierarki parti. Itu saja. Dan kita UMNO sepatutnya harus berlapang dada tidak lagi meletakkan kepentingan parti, kepentingan jawatan dalam parti. Ini yang rosaknya. Selalu saya katakan, bila kita ada pertandingan di peringkat bahagian, masing-masing bertanding, bila seorang ketua bahagian itu cuba dicalonkan, maka orang yang pernah menentangnya akan membuat sabotah dan sebagainya. Ini yang dialami oleh UMNO. Saya nak jelaskan, saudara. Dalam UMNO, dia ada dua kali. Satu pemilihan di peringkat bahagian, satu lagi pemilihan di peringkat pilihan raya. Bila ada pertandingan jawatan dalam parti, tiap-tiap calon bertanding tu dia ada kekuatan tersendiri. Dia ada dia punya timbalannya, ada naibnya, ada ketua pemudanya, ada ketua wanita, barisan dalam cai dia. Jadi bila bertembung dua ni, katalah pertandingan dua penyuru. Yang belah kanan dengan belah kiri ni masing-masing pengikutnya. Kalau A ni dia dicalon, B tidak akan menyokong. Begitu juga kalau B dicalonkan, kumpulan A tidak akan menyokong. Ini yang jadi masalahnya kalau kita masih mengekalkan cara lama, cara cai. Calon-calon mesti datang memegang jawatan. Mesti datang ketua ke, naib ke. Akhirnya, saudara, UMNO ni menjadi tipis sokongan. Jadi sekarang ni seandainya ada calon yang lebih baik, warga anak tempatan yang boleh dipertaruhkan, tak usah fikirlah soal jawatan dalam parti. Masalahnya mereka meletakkan kalau aku jadi ketua bahagian, aku mesti bertanding. Kalau aku jadi ketua pemuda bahagian, aku mesti bertanding. Apa salahnya ambil kalau orang tu ada wibawa? Sebab itu sekarang ni ramai orang menjauhkan diri daripada UMNO. Kerana nak bertanding dalam UMNO bukan mudah. Ada cainya, perlu pula ada jumlah kewangannya. Kalau tak cukup duit, macam mana nak bertanding? Ini masalah. Saya mengharapkan apa yang dilakukan oleh Presiden UMNO, kalau dia menurunkan calon baru ataupun calon yang merupakan calon yang tidak memegang hierarki, calon langsung katanya tu. Artinya inilah satu dinamika baru dalam politik UMNO. Ini harus diamalkan. Dan yang paling penting kita harus cari muka-muka baru. Muka-muka yang bersih, yang ada latar belakang, perjuangannya jelas. Itu. Ya, saudara Pak Pekman, dia kata kadang-kadang PPM UMNO dengan masih tak sedar diri. Itu keadaannya. Kita masih rasa bahawa seseorang nak jadi calon tu mesti memegang jawatan dalam hierarki kepartian. Sedangkan bila bertanding dalam parti dah wujud permusuhan. Saya bagi tahu ada cai. Ini ketua, kalau saya bertanding ketua bahagian, Fulan bin Fulan bertanding juga dengan saya. Dia ada sekurang-kurangnya 50 orang kuat dalam parti. Jadi peringkat bahagian menyokong dia. Dan saya juga ada 50 orang. Ada calon ketua pemuda, calon ketua wanita, ketua puteri, jawatankuasa, timbalan, naib. 50 orang. Dan sana pun 50 orang. Bila katalah saya menang, yang kalah ini akan berusaha untuk menjatuhkan saya. Itu masalah yang dialami oleh UMNO sejak beberapa tahun yang lalu bila adanya pemilihan. Jadi apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, kali ini dia ketepikan. Tak peduli apapun, kita pilih calon yang terbaik yang kita rasakan boleh membawa era perjuangan parti. Itu kan sebab jangan lupa saudara. Nak bertanding dalam pilihan kecil kali ini bukan mudah. Calon itu akan menghadapi serangan yang paling teruk. Sebab semalam saya dah bagi tahu, musim maki hamun.
Maki-maki hamun, caci mencaci sedang berlangsung. Malahan peribadi seorang itu akan dibogilkan di sekalian ramai. Sekarang ni pesta maki hamun sedang berlaku di Terengganu. Jadi saya rasalah kalaulah general itu turun yang bertanding, paling-paling tidak pun adalah segan silu saudara. Sebab mereka pun tambah-tambah lagi ruang untuk UMNO, calon Barisan daripada Barisan UMNO, calon daripada UMNO Barisan Nasional untuk menang ada. Sebab kedudukan di dalam Perikatan Nasional dalam keadaan yang cukup rapuh. Ahli-ahlinya sudah pun berkira-kira, ada yang nak melompat. Ramai juga macam biasa dengar daripada Melaka bakal menyeberang. Begitu juga di parlimen, bukan sekat 4 orang, ada lagi 4-5 orang. Dan ini gambaran ini saudara adalah menggambarkan bahawa mereka dalam keadaan yang lemah. Dan kalau kita meletakkan calon yang boleh mewujudkan perpecahan di peringkat bahagian UMNO di Kemaman, ini akan menggunakan masalah. Saya rasa saya bersetuju, tak tahulah. Saudara Ibrahim, orang rakyat tak mau, bukan tak mau orang UMNO. Tak begitu saudara. Orang UMNO dia kena mewakili partinya, tapi orang yang bersama-sama dengan UMNO. Kalau tak mau orang UMNO, orang mana pula? Itu keadaannya. Saya merasakan, Saudara Abdul Aziz, saya melihat yang penting sekarang ni perjuangan untuk meneruskan agenda perjuangan rakyat. Okey, kita komen saya baca detail lagi kat FMNT ni. Katanya langkah itu dilihat mampu memberi kejutan kepada pihak lawan. Kita pernah melakukan pemilihan untuk calon langsung tanpa melihat hierarki calon dalam parti dan ini telah diterima dengan baik dan besar kemungkinan besar kaedah sama dia buat untuk PRK Kemaman. Yang penting bukan hanya kemenangan, tetapi sekurang-kurangnya majoriti seteru politik kita boleh kurangkan. Itu adalah indikasi kepada kejayaan yang akan kita mulakan di Parlimen Kemaman itu nanti. Okey tuan-tuan. So, kita tahu Kemaman ni di Terengganu ni kubu kuat untuk ni lah PN ni lah. So, dulu pun majoriti besar 20,000 ke atas lah. So, kita harap untuk kali ni UMNO dapat kurangkan majoriti dia orang lah. So, kalau dia orang majoriti terlebih lagi, dia orang akan cakap besar lah. So, tuan-tuan, mari terus menyokong kerajaan Puan dan Datuk Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.